Salam sejahtera, Encik Sazwan. Ini adalah rancangan pembelajaran harian saya, iaitu Winston Anak Gawing. Mata pelajaran adalah pendidikan jasmani dan kesihatan. Hari atau tarikh adalah 24 2024. Ini adalah untuk pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5. Bilangan murid pelajar adalah 36 orang murid. Masa adalah 30 minit. Temanya adalah seronoknya bermain. Dan tajuk adalah Unit 3 Serang Menang. Kemahiran fokus adalah kemahiran pergerakan dominan psikomotor. Untuk standard kandungan adalah melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran pula adalah melakukan pelbagai cara hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan. Untuk adjektif, satu, melakukan pelbagai cara hantaran bola ke sasaran. Kedua, melakukan pelbagai cara hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan. Ketiga, melakukan pelbagai cara hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan. Kriteria kejayaan yang pertama, murid dapat melakukan hantaran bola menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan ke sasaran. Kedua, murid dapat melakukan hantaran tepat ke sasaran dengan menggunakan alatan. Ketiga, murid dapat melakukan hantaran menggunakan anggota badan yang dibenarkan ke sasaran dengan tepat. Strategi pembelajaran pula adalah mempersiapkan murid, nilai murni, disiplin diri. Elemen melintas kokurikulum IMK adalah kelestarian alam sekitar, kreativiti dan inovasi serta nilai murni. Pengetahuan sedia ada murid. Murid mampu melakukan hantaran tetapi tidak menepati sasaran dan menggunakan teknik yang kurang kemas menggunakan alatan yang disediakan. Untuk bahan bantu mengajar pula adalah buku teks, kayu hoki, bola jaring, dan bola hoki. Untuk pembangunan pengajaran dan pembelajaran, langkah pengajaran pertama iaitu seinduksi. Seinduksi berlangsung selama 5 minit. Isi pembelajaran adalah sesi mini quiz. Pertama, murid diminta untuk menamakan peralatan. Kedua, murid-murid perlu menjawab soalan yang diberikan. Ketiga, murid yang menjawab soalan dengan betul akan diberikan hadiah. Bahan bantu mengajar adalah seperti bola tampar dan juga kayu hoki seperti dalam ilustrasi. Fokus bagi untuk seindustri adalah menambah pengetahuan murid berkaitan dengan suka-sukanya menggunakan peralatan. Langkah pertama, demonstrasi penggunaan alatan. Guru menggunakan alatan dan menunjukkan demonstrasi menggunakan kayu hoki. Kedua, guru mengajar murid melakukan lontaran bola jaring ke sasaran. Ketiga, guru dan pelajar melakukan aktiviti pemanasan badan iaitu warming up. Melihat cara-cara penggunaan alatan sukan adalah fokus kepada langkah ini. Untuk langkah 2, murid-murid akan menjalankan aktiviti. 18 orang murid menjalankan aktiviti memukul bola hoki dengan menggunakan kayu hoki, manakala 18 orang murid lagi akan melantar bola jaring ke dalam jaring. Pelajar bertukar aktiviti selepas 35 minit aktiviti dijalankan. Fokus bagi langkah ini menggunakan alatan sukan dengan betul dan menyelesaikan kesesaran. Pelajar akan menghantar bola jaring dan bola hoki dari A1 ke A2. Langkah 3. Guru memberikan arahan menyusun semula barangan yang digunakan. Yang pertama, pelajar melakukan aktiviti pengemasan. Kedua, murid-murid akan membantu guru dalam mengemaskan barangan yang digunakan ke dalam stor. Fokus adalah menyusun barangan di tempat yang sepatutnya. Untuk penutup adalah melakukan aktiviti penunjukan badan. Pelajar diiringi oleh guru dalam melakukan aktiviti penunjukan badan iaitu cooling down. Fokus adalah melakukan aktiviti penunjukan badan selepas bersukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Syazwan bin Zainal selaku pensyarah kami. Saya Muhammad Zafidaus bin Zukri, nombor matrik P138960 daripada SEP 33 bagi mata pelajaran kaedah mengajar. Di sini saya akan melaksanakan beberapa penerangan ataupun justifikasi bagi rancangan pengajian harian yang telah saya gariskan. Jadi RPS yang saya gariskan ini adalah berpandukan kepada DSKP bagi mata pelajaran fizik, SSM bagi tingkatan 5, serta standard kandungan yang saya pilihnya adalah tekanan cecair iaitu daripada bab 2 tingkatan 5. Saya memilih untuk melaksanakan proses PDP kali ini berbentuk sebagai eksperimen. Hal ini demikian kerana saya memilihnya kerana aktiviti eksperimen ini dia lebih berbentuk fizikal dan kinestetik yang mana para pelajar akan kurang berasa bosan berbanding dengan kelas kebiasaan. Ada beberapa perkara yang ingin saya terangkan iaitu berkenaan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang saya pilih.
Jadi strategi yang saya pilihnya adalah berupa elemen penyiasatan saintifik ataupun eksperimen. Hal ini kerana disebabkan saya melaksanakan aktiviti yang berbentuk eksperimen. Jadi pendekatan ini menekankan kaedah pengujian hipotesis melalui penyiasatan untuk membuktikan konsep serta prinsip sains secara saintifik. Menerusi pendekatan ini, para pelajar akan lebih tertarik untuk mempelajari mata pelajaran sains tulen ini iaitu fizik. Jadi kemudiannya berkenaan dengan elemen merentas kurikulum, saya beranggapan bahawa elemen sains dan teknologi adalah yang paling sesuai dengan aktiviti yang saya laksanakan kerana ia dapat menambahkan lagi minat pelajar terhadap bidang sains serta teknologi serta meningkatkan lagi literasi sains dan teknologi dalam kalangan pelajar. Kemudian berkenaan dengan kemahiran berfikir, saya beranggapan kemahiran berfikir aras tinggi akan mampu dicapai oleh para pelajar kerana sepanjang melaksanakan prosedur ketika melaksanakan eksperimen ini, para pelajar dapat mencapai 3 tahap yang tergolong daripada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis serta menilai. Kemudiannya pada bahagian set induksinya, apa yang saya buat ini dapat menguji kepekaan dan memori pelajar serta memastikan pelajar fokus sebelum melaksanakan aktiviti pada kali ini. Kemudian sepanjang menjalankan eksperimen ini, para pelajar akan dapat meningkatkan beberapa kemahiran iaitu yang pertamanya menunjuk cara untuk mengukur menggunakan alat serta unit piawai dengan teknik yang betul serta merekodkan dalam jadual yang lebih sistematik. Yang keduanya adalah mengawal pemboleh ubah iaitu menukarkan beberapa instrumen dalam eksperimen tersebut serta memerhatikan perubahan serta mengukur perubahan yang berlaku pada radas yang terlibat. Dan akhirnya, para pelajar akan dapat mempersembahkan hasil eksperimen serta data dalam pelbagai bentuk menggunakan grafik yang bergambar serta jadual yang lebih kompleks untuk menunjukkan hubungan antara pola yang berkaitan ketika melaksanakan eksperimen ini. Kesimpulannya, aktiviti ini saya yakin dapat mampu meningkatkan minat para pelajar kerana bagi kelas yang lebih berbentuk fizikal dan melalui konsep eksperimen ini, para pelajar akan lebih mengenali aplikasi sesuatu bidang sains dalam kehidupan mereka seharian. Setakat itu saja penerangan saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Encik Muhammad Syazwan. Saya Nurul Faihana binti Zulkifli. Pada hari ini akan membentangkan perancangan saya dan juga justifikasi pemilihan kaedah dan aktiviti yang dicadangkan. Baiklah, yang pertama pada sesi induksi, iaitu aktiviti permainan betul atau salah melibatkan sebarang nombor. Permainan betul atau salah melibatkan sebarang nombor ini dijalankan untuk melihat sama ada murid memahami sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan pada topik sebelumnya. Sesi induksi ini juga membantu guru untuk melihat dengan lebih jelas tahap penguasaan murid-murid di dalam kelas. Bukan itu saja, murid juga mampu untuk mengingat kembali sesi PDP yang telah dijalankan. Dan seterusnya pada langkah 2 iaitu aktiviti menyebut sebarang nombor yang ditetapkan dalam bentuk angka. Aktiviti menyebut sebarang nombor yang ditetapkan dalam bentuk angka ini membolehkan murid untuk menyebut sebarang nombor yang ditetapkan dalam bentuk angka dengan betul. Hal ini juga akan membuka ruang kepada murid-murid untuk lebih aktif berfikir kerana penyediaan nombor yang berbeza-beza akan membolehkan dan merangsang pemikiran yang lebih aktif kepada murid-murid. Bukan itu saja, aktiviti ini akan membantu murid untuk menunjukkan peningkatan yang cepat dari segi sebutan angka dari sumber nombor yang berbeza. Seterusnya pada langkah 2 iaitu menyelesaikan soalan secara berkumpulan. Menyelesaikan soalan secara berkumpulan merupakan satu aktiviti yang mampu untuk menarik minat murid untuk sama-sama menyertai aktiviti yang dijalankan oleh guru. Murid-murid boleh berbincang terlebih dahulu sebelum mengemukakan jawapan mereka. Hal ini dipercayai akan lebih menambah keyakinan murid kerana mereka mampu untuk berinteraksi bersama rakan-rakan yang mereka percayai. Oleh itu, sebarang aktiviti secara berkumpulan ni mampu untuk memberikan impak yang lebih baik berbanding apabila murid perlu atau dikehendaki menyelesaikan sebarang soalan bersendirian. Seterusnya pada
Langkah 3 iaitu menyebut nombor dalam bentuk angka berdasarkan petikan ayat. Aktiviti menyebut nombor dalam bentuk angka berdasarkan satu ayat ini membolehkan murid lebih aktif dalam berfikir. Hal ini kerana pada kebiasaannya murid hanya melihat nombor sahaja. Tetapi apabila disertakan bersama beberapa petikan ayat, murid pasti memerlukan daya pemikiran yang lebih tajam dan pantas untuk menyebut nombor yang disertakan bersama ayat yang akan dibaca. Oleh itu, aktiviti ini dipercayai mampu membantu murid lebih mahir dalam mengenal pasti dan menyebut nombor dalam bentuk angka walaupun dalam konteks yang berbeza. Dan akhir sekali pula, sebelum waktu pembelajaran ditamatkan, guru akan bersoal jawab bersama murid-murid selama 5 minit. Aktiviti ini akan membantu guru untuk membuat kesimpulan dan juga pemerhatian bagi menentukan tahap penguasaan setiap murid. Hal ini demikian akan memudahkan guru untuk menentukan fokus dan juga aktiviti yang ingin dijalankan di masa pembelajaran yang akan datang. Baiklah, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Muhammad Syazwan bin Zainal. Saya Nurul Sofia Adina binti Zaimari. Pada pengisian video hari ini, saya akan menjelaskan beberapa sebab kepada faktor pemilihan aktiviti bagi subjek Bahasa Melayu tahun 6. Faktor yang pertama adalah untuk merangsang kognitif para pelajar. Pada permulaan PDP, guru akan meminta para pelajar untuk bercerita serba sedikit mengenai aktiviti harian mereka semasa di rumah. Melalui aktiviti ini, pelajar secara tidak langsung akan menggunakan minda mereka dalam mengatur ayat supaya pertuturan yang dilontarkan dapat difahami oleh orang yang mendengar. Selain itu, pemilihan aktiviti ini dilakukan bagi mencungkil kemahiran bertutur dalam diri pelajar. Kemahiran membaca tidak hanya terhad pada pengetahuan membaca semata-mata tetapi turut melibatkan teknik penceritaan yang berkesan yang melibatkan sebutan yang betul dan jelas beserta intonasi dan gaya yang bersesuaian. Bertutur dengan sebutan yang jelas, intonasi yang berkesan dan gaya yang sesuai menjadikan pelajar lebih berketerampilan dan lebih yakin dalam menyampaikan sesuatu. Oleh sebab itu, guru memilih aktiviti ini bagi mencungkil kemahiran tersebut. Seterusnya, perjalanan PDP pada hari tersebut dijalankan secara berkumpulan untuk memastikan semua pelajar terlibat secara menyeluruh. Tempoh masa PDP yang agak singkat menyebabkan guru memilih alternatif pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara berkumpulan. Hal ini kerana untuk melihat kesemua pelajar yang berjumlah 36 orang dalam kemahiran bertutur dalam masa 30 minit adalah agak mencabar dan tidak mencukupi. Oleh itu, alternatif ini dipilih agar guru dapat menjalankan PDP secara lebih efisien. Dengan mengadakan aktiviti secara dalam kumpulan ini, guru masih dapat menilai tahap kemampuan dan penguasaan para pelajar walaupun setiap pelajar hanya membaca satu perenggan pada satu muka surat sahaja. Di samping itu, pemilihan aktiviti ini dibuat bagi melahirkan lebih banyak pelajar yang mempunyai pemikiran kritis. Penekanan elemen merentas kurikulum seperti ini dapat menjadikan pelajar mampu berfikir secara lebih kritikal dan tidak hanya menerima sesuatu maklumat tanpa menimbang tara terlebih dahulu. Dalam pengajaran dan pembelajaran, tidak hanya terhad pada silibus semata-mata, tetapi juga ilmu lain yang merentas kurikulum seperti ilmu sains, kelestarian global, keusahawanan, patriotisme dan lain-lain. Guru akan ada sesi soal jawab juga untuk menilai tahap pemikiran kritis pelajar. Akhir sekali, aktiviti ini dipilih kerana banyak nilai murni yang boleh dipelajari daripada pelajar. Sebagai contohnya, pada awal sesi kelas, pelajar diminta untuk membentuk kumpulan bagi melancarkan sesi pengajaran. Nilai kerjasama telah dapat dipupuk daripada aktiviti pembentukan kumpulan ini. Selain itu, bahan bacaan yang disediakan dan digunakan dalam PDP pada hari tersebut terdiri daripada latar penceritaan yang mempunyai pelbagai nilai murni dan juga pengajaran dalam kehidupan. Melalui aktiviti ini, pelajar tahu dan faham apa kebaikan dan pengajaran yang dapat dipelajari
daripada bahan tersebut. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Azli Maraslana Dauni dari kelas C33. Untuk subjek kaedah mengajar, saya telah memilih tajuk Bahasa Melayu tingkatan 1. Bagi tajuk RPH yang saya pilih iaitu Amalan Gaya Hidup yang Sehat. Tajuk atau tema pengajaran yang dipilih berfokuskan kepada kemahiran mendengar, pengucapan dan penyampaian lisan dalam berbagai situasi, yaitu penguasaan pembacaan dan pemahaman teks bacaan yang berbagai. Tempo pengajaran adalah selama 30 minit. Standar pembelajaran yang dipilih ialah murid dapat mendengar dan mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam berbagai ujaran dengan betul dan tepat. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah buku teks, kad soalan, dan kad imbasan atau bergambar. Seterusnya, standar pengajaran ialah pembelajaran berpusatkan murid. Nilai murni yang ingin dipupuk melalui pengajaran adalah keyakinan diri dan bekerjasama. Selain itu, elemen merentas kurikulum yang dilibatkan ialah bahasa. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dimulai dengan set induksi. Aktiviti yang dilakukan adalah murid melakukan senaman ringan. Aktiviti ini dilakukan secara beramai-ramai di dalam satu kelas. Kemudian, guru memilih beberapa murid untuk memimpin senaman ringan bagi memastikan murid melibatkan diri secara aktif. Seterusnya, langkah pertama dalam pengajaran ialah murid mengenal dan memahami penggunaan perkataan dalam ayat. Murid ditunjukkan satu kad bergambar yang mengandungi satu patah perkataan dan diminta untuk memahami maksud perkataan tersebut. Sebagai contoh, guru menunjukkan kad bergambar yang mengandungi perkataan dan murid perlu menyebut perkataan itu serta menjelaskan mengikut kefahaman murid sendiri. Selain itu, langkah kedua dalam pengajaran adalah murid dapat mengenal dan memahami penggunaan rangkai kata dan murid diminta untuk membina satu ayat menggunakan rangkai kata yang diberikan secara rawak. Kemudian, murid akan menyimak jawaban dengan bimbingan guru. Langkah ketiga, murid dapat menyelesaikan soalan yang melibatkan penggunaan perkataan dan rangkai kata dalam berbagai ujaran dengan tepat. Dalam aktiviti ini, guru akan membahagikan murid kepada 4 kumpulan, di mana setiap kumpulan diberikan 5 jenis soalan yang sama dalam satu kad soalan. Kemudian, setiap kumpulan perlu menjawab soalan yang diberikan dan menulis jawaban pada ruangan yang disediakan. Akhir sekali, murid akan menyimak jawaban mereka dengan bimbingan guru di dalam kelas. Bagi penutup, murid dapat merumuskan isi pembelajaran. Murid dalam setiap kumpulan perlu menjawab soalan yang diberikan oleh guru secara rawak. Aktiviti ini dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid itu, dan guru dapat meningkatkan lagi cara mengajar yang lebih efektif. Sekian itu daripada saya, terima kasih.